Terlebih dahulu marilah kita sama-sama membuka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada hari ini kita nak sambung lagi tafsiran surah Al-Waqiah, yang mana kita pada sesi yang lepas kita baru sampai ayat 46 ayat 46. Terlebih dahulu saya mohon maaf atas kelewatan dan salah faham, miscommunication, sebab saya ingatkan link yang diberikan masih belum diberi. Rupanya menggunakan link yang sama, link Google Meet yang sama. Saya ingatkan guna link Google Meet yang baru, jadi saya tertunggu jugalah tadi. Jadi baru saya tahu yang bahawa program kuliah surah Al-Waqiah ini menggunakan link Google Meet yang sama. Jadi minta maaf sekali lagi lah atas kelewatan. Okey. Hari ini kita tengok satu sambungan daripada surah Al-Waqiah. Yang mana surah Al-Waqiah ini sebagaimana kita sedia maklum, ia terbahagi kepada beberapa tema penting. Kalau kita lihat pada ayat 46 yang akan kita kupas sebentar lagi, kita telah masuk kepada tema yang kedua, subtema yang ketiga. Tema yang kedua, subtema yang ketiga. Apa dia tema yang kedua? Tema yang kedua ialah mengenai tiga golongan. Topik yang kedua ni mengenai tiga golongan di akhirat. Dan subtema yang ketiga berkenaan ashabus shimal ataupun berkenaan golongan kiri. Berkenaan golongan kiri. Dan kita telah kupas sikit mengenai golongan kiri ini pada ayat 41 sehinggalah ayat 57. Cerita tentang golongan kiri ini daripada ayat 41 hingga ayat 57. Tapi pada malam ni kita telah sampai pada ayat 45 dan kita nak sambung lagi ayat 46 dan ayat seterusnya dari surah Al-Waqiah. Okey. Kita tengok ayat 46 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'azim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Okey. Kita berbicara mengenai golongan kiri. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada uslub, dia ada satu gaya persembahan bahasa yang mana terkenal dengan uslub yang dipanggil ataupun gaya bahasa yang dipanggil sebagai at-targhib wa tarhib. At-targhib dan tarhib, ataupun dipanggil juga sebagai at-tabshir wal indhar. At-tabshir wal indhar. Apa yang dimaksudkan dengan at-targhib dengan tarhib dan apakah yang dimaksudkan dengan at-tabshir wal indhar? At-tabshir itu merupakan satu gaya persembahan Al-Quran berupa menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Contohnya berita gembira dengan balasan pahala dan juga balasan syurga di akhirat. Itu semua tabshir. Yang kedua ialah inzar. Inzar ni ialah peringatan. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatannya bagaimana? Iaitu berbentuk ancaman api neraka bagi mereka yang derhaka dan mereka yang melakukan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga uslub yang dipanggil sebagai at-targhib wa tarhib. At-targhib maksudnya ialah memberikan galakan ke arah melakukan kebaikan, dorongan ke arah melakukan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritalah tentang nikmat syurga, tentang pahala yang berganda, tentang ciri-ciri penghuni syurga dan sebagainya sebagai satu galakan kepada umat Islam untuk melaksanakan kebajikan di atas muka bumi. Ada lagi satu uslub yang dipanggil sebagai uslub at-tarhib. At-tarhib. At-tarhib ni merupakan satu bentuk ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di dunia, dan ancaman tersebut berbentuk balasan api neraka dan juga balasan timbangan amal jahat yang banyak, dosa yang banyak,
yang akhirnya membawa kepada mereka ini berkesudahan dengan kesudahan yang buruk, iaitu kekal dalam api neraka. Jadi uslub yang kedua ni ataupun yang kita tengah bicarakan ini ialah tarhib. Sememangnya ada dalam Al-Quran nak menceritakan satu bentuk ancaman kepada umat Islam agar kita ni berhati-hati tidak terjebak dan perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam surah Al-Waqiah, dalam surah Al-Waqiah menceritakan kepada kita mengenai adanya golongan kanan, adanya golongan as-sabiqun. Ini sebagai satu dorongan kepada kita agar kita tergolong dalam kalangan golongan as-sabiqun maupun golongan ashabul yamin ataupun golongan kanan. Dalam pada itu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan kiri ataupun penghuni neraka. Supaya kita berhati-hati agar kita tidak tergolong dan tidak melakukan ciri-ciri yang telah dinyatakan di dalam surah Al-Waqiah. Kita tak naklah apabila kita tengok ciri-ciri yang dinyatakan surah Al-Waqiah mengenai golongan kiri, kita pun terjebak sekali bersama mereka. Wal'ayazubillah, jangan kita terjebak sebagai seorang golongan kiri lalu na'udzubillah kita dimasukkan ke dalam api neraka. Wal'ayazubillah, jangan. Ini yang kita tak nak. Jadi di dalam surah Al-Waqiah ini juga mempersembahkan perihal golongan kiri ataupun penghuni neraka agar kita berhati-hati dan juga berjaga-jaga daripada melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kita nak lihat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita telah sentuh sedikit sebanyak mengenai golongan kiri ni. Golongan kiri ni kita sentuh pada ayat 41, kemudian ayat 42, 43, 44, 45. Hari ini kita nak lihat sikit ayat 45, 46 dan seterusnya, sehinggalah kalau sempat kita akan cuba target sekurang-kurangnya kita boleh sampai ayat 70 lah pada malam ini. Tak tahulah sempat ke tak, kita cubalah secepat mungkin. Okey. Kita tengok ayat 45 mengenai apakah punca yang menyebabkan golongan kiri ini masuk ke dalam neraka. Apakah punca yang menyebabkan golongan kiri ini tergolong dalam kalangan penghuni neraka? Apakah perbuatan mereka dahulu? Apakah yang menjadi faktor kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Yang pertama kita lihat pada ayat 45 kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka ini, jadi kita tengok golongan kiri ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan ketika mana di dunia mereka ni dilalaikan. Innahum kanu qabla dhalik. Sesungguhnya mereka sebelum ini. Kanu tu sebelum ini, mereka di dunia mutrafin. Qabla dhalika. Qabla dhalik. Sebelum ini itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada alam dunia. Alam ketika mana kita hidup di atas muka bumi ni. Mutrafin. Mutrafin ini dilalaikan dengan kemewahan. Banyak dengan kemewahan, dengan keseronokan, akhirnya menyebabkan mereka tergelincir daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan mutrafin. Jadi rupa-rupanya perkara yang melalaikan ini boleh membawa kepada kemurkaan Allah. Kenapa? Kerana orang yang lalai akhirnya menyebabkan hati mereka semakin jauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apabila kita dikurniakan rezeki dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk kemewahan, ingat bahawasanya kemewahan dan juga kenikmatan tersebut merupakan pinjaman sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan pinjaman, ya. Jadi kita kena infak. Sebenarnya yang paling kita bimbang ialah apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam bentuk nikmat. Allah uji kita. Apa yang lebih saya bimbang ialah apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita yang mana ujian tersebut secara zahirnya kita tidak perasan bahawa ia adalah ujian. Kalau ujian berupa banjir, berupa musibah COVID-19, berupa musibah mungkin kesihatan yang tidak menentu dan sebagainya. Itu musibah yang kita nampak, ujian kita nampak, ujian kita lalui secara jelas bahawa ia adalah ujian.
Tetapi apa yang lebih membimbangkan kita ialah apabila ujian tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak zahirkan dalam bentuk ujian, tetapi Allah zahirkan dalam bentuk kemewahan dan nikmat. Yang mana akhirnya mengelabui mata mereka yang tidak memahami bahawasanya nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga boleh menjadi ujian kepada mereka. Ini yang lebih saya bimbang. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di sini, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Perkataan mutrafin itu merujuk kepada mereka yang dilalaikan daripada kemewahan dunia. Jadi kemewahan dunia pun boleh menyebabkan hati kita ni lalai, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok dengan duit yang banyak, seronok dengan kedudukan yang tinggi, seronok dengan harta yang melimpah ruah, seronok dengan adanya kenalan wanita dan lelaki-lelaki yang kadang-kadang bercampur dan bergaul antara satu sama lain sehingga tidak mengenal batas yang telah digariskan dalam Islam. Ini bahaya. Sampai ke tahap boleh berbangga pula dengan kemewahan tersebut sehingga melalaikan hati mereka dari mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini sebenarnya lebih bahaya berbanding dengan ujian yang dizahirkan dalam bentuk yang kita tahu ia adalah musibah. Contohnya harta kita tiba-tiba hilang, duit kita tiba-tiba wal'iyadzubillah dirompak, dicuri. Tiba-tiba kesihatan kita terganggu, tiba-tiba kita dilanda musibah banjir. Itu musibah dan ujian yang berbentuk nyata. Yang kita tahu ia adalah musibah dan ujian. Tetapi lebih kita bimbang kalau musibah tersebut dijelmakan dalam bentuk nikmat yang akhirnya menggelincirkan hati kita dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita risaulah, yang perlu kita ambil perhatian dan kita perlu berhati-hati. Justru nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita itu perlu kita benar-benar memandu dan juga benar-benar kita kelolakan ia ke atas jalan yang betul. Bila Allah kurniakan nikmat yang banyak, kita bersyukur kepadanya. Tanda kita bersyukur kepadanya ialah kita melorongkan nikmat kurniaan Allah itu pada jalan yang betul. Contohnya dengan menginfakkan harta. Kita tidak memikirkan bahawa harta yang banyak kita dapat itu sebagai kepunyaan dan milik kita, tetapi kita sedar bahawasanya bila-bila sahaja Allah boleh menarik harta tersebut. Justru lalu kita cepat-cepat bersegera untuk menginfakkan harta, bersedekah, membuat bayaran, mewakafkan harta kita, kita derma, kita wakaf dan sebagainya. Sebab kita tahu itu bukanlah milik kita yang sebenar. Milik kita yang sebenar ialah apabila kita mewakafkan harta kita dan kita ada saham di akhirat kelak. Wakaf harta kita itulah, walaupun secara zahirnya kita tidak dapat harta tersebut dan seolah-olah kita memberikan harta kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah catat pun balasan pahala yang akhirnya menjadi timbangan amal baik kita. Itu sebenarnya lebih bermakna di akhirat, yang menjadi timbangan amal yang berpanjangan, yang berterusan walaupun telah kita meninggal dunia. Yang ni yang kita perlu fikirkanlah, supaya kita tidak dilalaikan oleh kemewahan dunia. Jadi kalau Allah bagi pun nikmat dengan harta yang melimpah ruah, dengan kedudukan dan pangkat yang tinggi, kita ingat, gunakanlah harta tersebut, gunakanlah kedudukan tersebut, gunakanlah segala kenikmatan dan juga kemewahan yang Allah beri itu pada jalan Allah. Bukan tak boleh nak kaya, boleh nak kaya, tetapi pastikan apabila kita kaya, apabila kita dalam keadaan yang senang, kita manfaatkan kesenangan tersebut, kemewahan tersebut, nikmat yang Allah kurniakan tersebut kepada jalan yang benar, bantu orang-orang yang memerlukan. Ini ya. Kemudian apa lagi yang menjadi punca kepada seseorang itu masuk ke dalam api neraka? Allah Subhanahu Wa Taala, wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Mereka ini juga penghuni neraka yang dipanggil sebagai ashabus shimal ini juga, mereka ini berterus-terusan 'ala al-hinthil 'azim, melakukan dosa besar, melakukan dosa besar. Perkataan al-hinthil 'azim ini ada beberapa tafsiran. Al-Hinthil Azim, kalau melihat kepada tafsir-tafsir yang telah dinukilkan dan telah ditulis oleh ulama silam, Al-Hinthil Azim itu merujuk kepada perbuatan mensyirikkan Allah. Perbuatan mensyirikkan Allah.
Dan mereka ini berterus-terusan melakukan dosa yang besar. Perkataan yusirun, kita nampak perkataan yusirun di situ kan. Yusirun itu maksudnya ialah berterus-terusan. Apa yang dimaksudkan dengan berterus-terusan? Mereka ini tidak terbuka hati dan tidak pernah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan dosa. Sehingga menjadikan dosa itu sebagai satu normalisasi bagi mereka. Dosa ni bagi mereka ni sebagai satu normalisasi. Dia dah hidup dalam satu dunia new normal. Orang yang beriman melihat dosa itu sebagai satu abnormal. Tak suka, tak biasa. Tetapi orang yang tidak beriman, yang jauh daripada rahmat Allah, mereka menjadikan dosa itu ataupun mereka menormalisasikan dosa itu. Sehingga mereka melalui suatu fasa yang dipanggil sebagai new normal dalam kita katakan dalam dosa yang bergelumang, dalam bergelumangnya dosa. Dia rasa benda tu dah biasa. Ramai tak di sana? Ramai. Tuan-tuan ramai, adik-adik semua ramai yang rasa dosa itu dah satu perkara yang biasa. Bahkan sampai peringkat mereka berbangga dengan dosa yang dilakukan. Ini yang dipanggil sebagai yusirun. Mereka ni berterus-terusan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hinfil azim. Al-hinfil azim ini kalau melihat kepada tafsiran ulama silam, dia bermaksud kufur billah, iaitu kufur ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun tafsiran silam ini memberikan tumpuan kepada perbuatan syirik, kita perlu sedar dan perlu ingat bahawasanya pada zaman kini juga ramai manusia yang terjebak dengan perbuatan yang ada unsur-unsur syirik. Ramai yang terjebak dengan perbuatan ataupun niat ataupun perkataan yang mengandungi unsur-unsur syirik tanpa dia sedar. Ini yang kita bimbangkan. Kadang-kadang kita tidak perasan, na'udzubillah, kadang-kadang kita tak perasan perbuatan tersebut ataupun perkataan tersebut membawa kepada kesyirikan kepada Allah. Dia boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita hanya sekadar menunjukkan contoh saja pun sebenarnya tidak boleh. Maha suci Allah daripada perbuatan ataupun daripada sifat kekurangan. Contohlah. Contoh kalau kita nak bagi contoh, kalaulah Allah itu pokok. Nak datangkan contoh dengan menggunakan perkataan kalaulah pun tidak boleh. Kalaulah saya ini Allah, boleh ke cakap gitu? Tak boleh. Itu pun boleh mengundang kesyirikan kepada Allah. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita mengemukakan contoh. Kan? Kalaulah Allah itu seumpama manusia, tak boleh. Kita tidak boleh menisbahkan Allah dengan sesuatu pun walaupun kita hanya sekadar mengemukakan contoh. Yang ni kadang-kadang kita tak perasan. Mudah-mudah sekarang, kadang-kadang orang bermudah-mudah dalam perkara ini. Tidak boleh. Apatah lagi yang mana ada golongan yang terlibat pula dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang kesyirikan kepada Allah. Contohnya tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila adanya golongan ataupun kelompok yang lebih meletakkan kepercayaan kepada bomoh, pawang, dukun, bahkan doktor-doktor perubatan melebihi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan dia merasakan bahawa bomoh, pawang, dukun, doktor perubatan, doktor moden itulah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tetapi hakikatnya mereka tidak menyedari bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Sampai ke satu peringkat mereka terlalu berterima kasih kepada bomoh, kepada pengamal perubatan Islam ataupun kepada doktor perubatan moden yang asbab dia mampu penyakit kansernya dihilangkan ataupun diubati dan akhirnya dihapuskan daripada tubuh badan dia. Tetapi dia terlupa bahawasanya itu datang daripada Allah. Kan? Dikata terima kasih doktor, kalau bukan doktor lah saya rasa saya dah mati lah. Sampai ke tahap itu dia boleh cakap.
Kan kadang-kadang ada perkataan sampai cakap begitu. Kalaulah bukan kerana doktor, saya rasa saya mati dah. Boleh ke cakap gitu? Secara zahirnya nampak macam tak ada apa-apa. Sebenarnya, apabila kita terlalu meletakkan kedudukan doktor perubatan sampai ke tahap itu, seolah-olah doktor itulah yang boleh menghidupkan, maka boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menafikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan dan juga yang memberikan rasa sakit kepada manusia. Ini pun sama, kena jaga-jagalah. Kena jaga-jaga. Perkataan kita pun boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi mereka yang melakukan kesyirikan dan juga melakukan dosa-dosa besar, malah tidak ada terlintas dalam hati mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka ini merupakan penghuni neraka. Ini ciri-ciri yang dinyatakan dalam surah Al-Waqiah. Mereka ini termasuk dalam ciri-ciri golongan penghuni neraka. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi saya tanyalah, kita tanya balik pada diri kita. Ada tak sepanjang kehidupan kita ni kan, mungkin ada yang 20 tahun, dari sejak kecil sampai sekarang umur 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 30 tahun, 35 tahun dan sebagainya. Kan? Tanya balik pada diri kita, adakah satu masa yang benar-benar kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah tak kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ataukah sepanjang masa kehidupan kita ni, sejak kita dilahirkan sampailah sekarang ni, kita tak pernah pun terlintas tak bertaubat kepada Allah? Kadang-kadang kita merasakan diri kita ni suci. Kadang-kadang kita merasakan diri kita ni dah sempurna ataupun tidak pun melakukan maksiat. Lalu kita tidak bertaubat kepada Allah. Apatah lagi golongan yang melakukan maksiat, tak melakukan taubat kepada Allah, lagi-lagilah mereka ini dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita muhasabah balik pada diri kita. Kita ada tak sepanjang kehidupan kita ni, kekurang-kurangnya sekali lah, cukup sekali, benar-benar kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merintih kepadanya lantaran dosa-dosa kita yang lalu yang begitu banyak. Banyaknya dosa kita, banyaknya kelemahan diri kita, kita pun merintih kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sekurang-kurangnya walau sekali, betul-betul dari sanubari kita ni, pernah tak kita mohon taubat kepada Allah, kita betul-betul lahirkan rasa perhambaan dan juga bersalah kita kepada Allah, kerdilnya diri kita sampai menitis air mata kita, pernah tak? Walau sekali. Kalau tak pernah, maka berjaga-jagalah. Tuan-puan, sekurang-kurangnya kita kena usahakan ke arah itu. Mesti kena usahakan ke arah itu. Kalau boleh buat tiap-tiap hari, itu yang terbaik lah. Kalau boleh buat tiap-tiap hari, itu menandakan mudah-mudahan hati kita sentiasa suci dan bersih daripada segala dosa. Kena buatlah tiap-tiap hari. Contohnya macam ulama yang terkenal, Al-Imam Al-Muhasibi. Al-Imam Al-Muhasibi ini merupakan ulama tasawuf pada kurun 3 kurun hijrah yang terawal, yang sentiasa setiap hari bermuhasabah terhadap dirinya. Kan pernah dengar kan nama Al-Imam Al-Muhasibi? Kan perkataan muhasabah tu disandarkan kepada namanya. Kerana apa? Kerana dia banyak bermuhasabah. Setiap malam dia bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merenungkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya sehingga mengalirkan air mata pada setiap hari. Inilah Imam Al-Muhasibi ya. Jadi kita kena banyaklah bermuhasabah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa rasa kita ni segan, rasa segan nak mengalirkan air mata, rasa malu. Jangan. Dalam soal bertaubat kepada Allah, jangan rasa malu, jangan rasa segan dan jangan bertangguh-tangguh. Ada masa, sementara ada kesempatan hidup kita ini, kita bertaubat kepada Allah sepanjang masa. Ya. Kemudian apa lagi perbuatan yang menyebabkan seseorang itu tergolong dalam kalangan penghuni neraka? Tengok pada ayat seterusnya. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka berkata, mereka ni siapa? Mereka ini merujuk kepada penghuni Mekah. Penghuni Mekah. Yang mana mereka kata apa? A idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Adakah apabila kami mati, kemudian kami telah pun menjadi tanah dan juga menjadi tulang belulang, apakah kami akan dikembalikan semula ataupun kami dibangkitkan kembali?
Mana mungkin sebenarnya pertanyaan mereka ni berbentuk penafian. Sebenarnya mereka nak kata apa? Mana mungkin? Kita semua ni dah hancur lah, jadi tanah, jadi tulang belulang. Takkanlah kita dibangkitkan semula boleh jadi manusia biasa di akhirat. Boleh ke? Fikir logik lah. Gitu dia seolah-olah begitu. Kalau perbualan di antara mereka ni, musyrikin Mekah ni sebegitulah. Mereka mempertikaikan soal adanya kehidupan selepas kematian. Mereka mempertikaikan adanya hari kiamat, iaitu hari selepas kehidupan di dunia. Jadi cara mereka pertikaikan antaranya mereka menimbulkan persoalan. Apakah ada? Apakah kami dibangkitkan kembali? Sedangkan kami kalau mati memang menjadi tulang belulang yang hancur dan menjadi tanah. Tak mungkin. Dia kata gitu. Tak mungkin, tak logik. Kalau ikut logik memanglah. Sedangkan mereka tidak sedar bahawasanya yang menghidupkan dan yang mematikan mereka ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menghidupkan mereka di alam dunia, kemudian mematikan mereka. Justru Allah Subhanahu Wa Taala jugalah berkuasa untuk menghidupkan mereka kembali. Itu sifir dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menghidupkan kita semua di dunia ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga maha berkuasa untuk menghidupkan kita kembali di akhirat. Kerana dialah yang maha menciptakan. Okay. Jadi mereka pertikaikan. Mereka kata apa? Mereka kata dah jadi tanah dah. Dah jadi tulang dah yang hancur. Takkanlah kami ni boleh dikembalikan kembali, boleh dihidupkan kembali, boleh dihisap kembali segala amalan kami. Ini sebenarnya mereka nak mempertikaikan. Yaquluna dzalika mukadzibina bihi mustab'idina liqu'i. Mereka kata demikian kerana apa? Kerana mereka nak mendustakan perihal hari kiamat yang pasti berlaku. Mereka tak percaya tentang hari akhirat. Mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dan juga mereka cuba nak mengelak akan realiti yang pasti berlaku. Mereka nak elak, mereka nak menjauhi realiti yang pasti berlaku. Caranya ialah mereka cuba nafi lah. Kemudian punyalah mereka ni degil, mereka kata apa lagi? Awa aba'unal awwalun. Awa aba'unal awwalun. Dan adakah datuk nenek moyang kami juga yang terdahulu pun akan dibangkitkan kembali? Apa maksudnya sini? Maksudnya di sini dia kata mereka sebenarnya nak menafikan dengan lebih tegas. Mereka nak menafikan dengan lebih tegas. Alah, kalau kami berpegang bahawa mustahil kami boleh dibangkitkan kerana kami telah menjadi tanah dan juga menjadi tulang belulang. Ini kan pula nenek moyang kami yang jauh lebih dahulu telah meninggal dunia. Lagi-lagilah mustahil untuk dibangkitkan. Gitu Kami yang hidup sekarang ni pun kalau mati pun susah nak dibangkitkan. Mustahil untuk dibangkitkan. Ini kan pula nenek moyang kami yang lebih dahulu itu, yang dalam mati pun tak bangkit-bangkit pun, tak boleh pun dihidupkan kembali. Mereka fikir logik gitu Sebenarnya apa? Sebenarnya mereka nak menafikan tentang soal adanya hari adanya hari yang di mana mereka dihidupkan kembali selepas dimatikan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada baginda Nabi SAW untuk memberikan respon kepada mereka ni. Allah ajar dan Allah didik Nabi. Bagaimana? Allah katakan kepada Nabi, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, Allah ajar kepada Nabi ni. Kalau mereka kata demikian, katakan balik kepada mereka. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, bahawasanya orang yang terdahulu, orang yang terkemudian, tidak ada yang terkecuali dari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan melalui proses perhitungan di akhirat. Tidak ada yang terkecuali yang hidup walaupun ribuan tahun yang dahulu, yang belum lagi meninggal dunia pada hari ini, semuanya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Mereka ini pasti akan berhimpun pada satu tempoh yang mana hari kiamat tersebut sudah pun sedia termaklum, ataupun dengan erti kata yang lain, sudah pun termaktub di Lauh Mahfuz. Allah dah tentukan dah bilakah berlakunya hari kiamat itu. Tetapi ia menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala
Dan kita tidak tahu menahu bilakah berlakunya kiamat. Kita tak tahu menahu. Cuma Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada hadis baginda Nabi SAW menunjukkan alamat dan juga tanda-tanda kecil dan besar kiamat agar kita sentiasa bersedia berdepan dengan hari kiamat tersebut. Ini ya. Allah tunjukkan tanda-tanda pun kita bersyukur sangatlah. Sekurang-kurangnya kita boleh buat persediaan dan persiapan agar kita ini sentiasa bersedia mengharungi kehidupan selepas kematian. Jadi kita semua ni tidak terkecuali akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kita akan dihimpunkan pada satu masa yang mana telah ditentukan masanya, telah ditentukan tempoh yang sedia maklum, ataupun yang dimaksudkan di sini ialah telah termaktub di Lauh Mahfuz. Dah tahu dah bilakah manusia ini akan dihidupkan kembali dan dihisap segala amalan mereka. Dah ada dah ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja yang sangat lemah dan tidak mengetahui bilakah ketetapan tersebut akan berlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi cerita tentang apakah bentuk azab yang ditimpakan kepada penghuni neraka yang dipanggil sebagai ashabus shimal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, ayat 51, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum." Kemudian penghuni neraka ini, innakum ayyuhadh-dhallun, wahai sekalian kamu di kalangan penghuni neraka yang sesat. Ayyuhadh-dhallun. Penghuni neraka ni Allah sifatkan mereka sebagai golongan yang sesat. Penghuni neraka ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka sebagai golongan pendusta, iaitu golongan yang mengingkari segala perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, golongan yang sesat dan juga golongan yang mendustakan segala ajaran yang disampaikan kepada mereka. Ini gelaran kepada penghuni neraka, iaitu ad-dhallun, iaitu golongan yang sesat. Yang kedua ialah al-mukadzibun. Al-mukadzibun iaitu golongan yang mendusta. Dalam tafsiran menyatakan ad-dhallun itu bermaksud ialah golongan yang sesat daripada mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, manakala al-mukadzibun itu bermaksud ialah golongan yang mendustakan tentang kebenaran hari kiamat yang pasti berlaku. Mereka menafikan, mereka menolak, mereka mengingkari tentang kebenaran hari kiamat. Itulah yang dimaksudkan dengan al-mukadzibun. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai penghuni neraka yang berada dalam kesesatan dan juga golongan yang pendusta, yang mendustakan hari kiamat. Gitu ayat tadi. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Masuk pada ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang bentuk azab yang begitu pedih kepada mereka. Apakah bentuk azab yang ditimpakan kepada mereka ketika mana dalam api neraka nanti? Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka ini kamu pasti, kamu ni siapa? Kamu ni merujuk kepada penghuni neraka. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Kamu pasti akan memakan pohon ataupun buah yang datang daripada pohon zaqqum. Jadi kamu akan makan hasil daripada pohon zaqqum. Jadi apa yang datang daripada pohon zaqqum itu kamu akan makan. Antaranya yang terkenal ialah buah zaqqum lah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pohon zaqqum ini ialah satu-satunya pohon yang hanya boleh tumbuh di dalam api neraka. Zaqqum hanya boleh tumbuh dalam api neraka. Sehingga kan diriwayatkan bahawasanya seandainya pohon zaqqum itu dilemparkan ke dunia, maka hanguslah dunia dan seisi-isinya. Nak katanya betapa dahsyatnya pohon zaqqum itu, walau secebis diambil daripada unsur pohon zaqqum itu lalu dilemparkan ke dunia, hancurlah dunia seisi-isinya, dalam menggambarkan betapa azabnya dan pedihnya pohon zaqqum tersebut. Jadi makanan yang dihidangkan kepada penghuni neraka ialah mereka memakan hasil daripada pohon zaqqum, iaitu buah zaqqum. Iaitu buah zaqqum.
Jadi sebenarnya gambaran mengenai buah zakum ini di dalam Al-Quran banyak diceritakan. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya innaha syajaratan takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya ada satu pohon kata Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya tumbuh daripada daripada kita kata apa? Daripada akar umbi bumi. Daripada akar umbi neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang pokok tersebut bentuknya seumpama kepala-kepala syaitan. Inilah pohon zakum. Jadi kita tengok pohon pinang, tengok pokok kelapa kan ada mayang kan. Mayang tu yang macam kita katakan yang macam apa kata? Dia dia macam batang-batang panjang tu. Batang-batang panjang yang berbentuk bunga tapi bukan bunga, dia bentuk bunga yang keras tu. Itu mayang. Pohon zakum mayangnya itu semuanya berbentuk kepala-kepala syaitan. Bukan hanya sekadar rupa bentuk pohon zakum yang hodoh, malah makanan dan juga apa jua yang terhasil daripada pohon zakum itu apabila dimakan ataupun diminum itu sangat menyeksakan penghuni neraka. Ini dahsyatnya pohon zakum tersebut. Kita dengar cerita kedahsyatan neraka ini, mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan kita berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah dan membawa kepada masuknya seseorang ke dalam api neraka. Jadi sebab itulah pentingnya adanya tarhib, dia kena seimbang. Tak hanya sekadar kita cerita nikmat aja, nikmat syurga saja. Dalam masa yang sama juga kena cerita juga tentang azab, supaya manusia masa gerun, rasa takut dan akhirnya meninggalkan segala dosa. Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi apabila diceritakan tentang azab api neraka kepada mereka, ada yang menggigil. Menggigil kerana ketakutan dengan Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya tadabbur mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kalangan mereka yang bertempik menangis kerana takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Bertempik mereka. Allah gitu. Takut mereka terhadap gambaran azab yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini bentuk-bentuk penghayatan mereka mengenai ayat-ayat berupa azab. Ayat-ayat berupa azab. Kemudian kita tengok lagi cerita perihal tentang pohon zakum. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, iaitu ayat 53, famali'una minhal butun. Maka buah zakum tersebut memenuhi perut mereka. Buah zakum tersebut memenuhi perut mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, famali'una minhal butun, kamu akan memenuhi buah zakum tersebut ke dalam perut kamu. Jadi itulah makanan penghuni neraka. Mereka makan buah zakum. Mereka berusaha untuk makan buah zakum. Mahu tidak mahu, mereka tidak boleh mengelak daripada tidak makan. Kerana mereka kelaparan. Tetapi dalam masa yang sama mereka tidak mahu makan buah zakum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerusi malaikat Az-Zabaniyah yang menjaga neraka itu memaksa mereka untuk makan buah zakum sehingga terbakar dan juga hancur lebur kerongkong dan juga perut mereka. Walaupun hancur perut mereka, walaupun hancur kerongkong mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak matikan mereka. Allah tak matikan mereka. Allah bahkan menggantikan kerongkong mereka yang hancur, tekak mereka yang hancur, perut mereka yang hancur itu dengan kulit yang baru. Dah makan, bila hancur, jadi balik kulit yang baru. Kemudian begitulah, bila hancur lagi, jadikan kulit yang baru. Supaya apa? Supaya mereka merasai kesakitan, azab daripada apa yang mereka makan. Berterusan merasai kesakitan. Kalau mati, lalu mereka tidak merasa azab lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan mereka ni hidup sampai bila-bila. Hidup sampai bila-bila pula Allah gantikan kulit dengan kulit yang lain. Setelah mana kulit yang mereka yang ada pada tubuh badan mereka itu hancur, Allah gantikan. Jadi siksanya memang siksa.
Gambaran penghuni neraka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 54, fasharibuna alaihi minal hamim. Tadi kita bicarakan tentang makanan kepada penghuni neraka, iaitu berupa buah zakum. Kali ini kita nak lihat pula minuman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasharibuna alaihi minal hamim. Maka kamu semua akan minum air hamim di dalam api neraka. Air pula minum air hamim. Apakah yang dimaksudkan dengan air hamim? Air hamim ialah air yang sangat panas menggelegak. Dalam api neraka, penghuni neraka ini, air yang dihidangkan kepada mereka ialah yang pertama, air panas yang menggelegak. Air panas yang menggelegak itu menurut setengah tafsiran, ia bermaksud leburan tembaga. Leburan tembaga yang cair mengalir. Kan kita pernah tengok tak leburan tembaga? Nak tengok mungkin susah lah. Tapi yang dia macam, kita tengok macam lava. Kan lava kan? Lava gunung berapi yang mengalir tu, leburan tembaga tu, dia macam itulah mengalir. Itulah yang menjadi minuman kepada penghuni neraka. Dan apa lagi minuman kepada penghuni neraka ni? Dalam hadis Nabi dinyatakan bahawasanya minuman mereka ini ialah nanah. Nanah yang keluar dari tubuh badan mereka ni disebabkan luka dan sebagainya, itulah yang menjadi minuman utama juga kepada mereka. Jadi mereka minum nanah ni. Allahu Akbar. Nanah yang begitu banyak, yang berwarna hijau, yang begitu kotor, itulah yang menjadi minuman penghuni neraka. Lantak mereka ni tak sukalah apa, tetapi mereka wajib dan dipaksa untuk minum nanah tersebut. Mereka dipaksa untuk meminum air hamim yang berupa leburan tembaga yang mengalir kepada mereka. Air tersebut pula menggelegak. Hamim ini sifatnya menggelegak. Dalam tafsiran dinyatakan, dinyatakan al-hamim tu air lah. Air yang menggelegak, pokoknya ataupun asasnya ialah hamim merupakan air yang paling panas sekali. Air yang paling panas sekali, yang tidak terbayang oleh akal fikiran kita lantaran ia terlalu panas. Yang tidak pernah ada dalam di dunia ni, dia hanya ada disediakan di dalam api neraka yang sangat panas. Kemudian apabila air hamim ini dihidangkan kepada mereka, kan, dia sampai satu peringkat mereka merasa begitu haus dan dahaga. Bila dihidangkan kepada mereka, mereka pun terpaksa minum, dan dipaksa minum walaupun mereka tidak mahu. Allah Subhanahu wa taala sifatkan ketika mana mereka minum itu, kata Allah pada ayat 55, fasharibuna syurbal him. Fasharibuna syurbal him. Mereka minum ini, kamu akan minum, fasharibun. Kamu ini merujuk kepada penghuni neraka lah, ashabus shimal ini. Kamu akan minum seumpama unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas. Fasharibun, kamu akan minum seumpama syurbal him. Him tu unta. Unta yang sakit yang meminum air. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan syurbal him? Kalau kita lihat tafsiran yang telah dikemukakan oleh para ulama, secara lebih jelasnya ialah al-him itu maksudnya ialah al-ibil al-atash allati la turwa ila yusibuha. Maksudnya ialah al-him merupakan unta yang kehausan. Unta yang kehausan yang mana tidak pernah merasa kenyang. Walaupun diberikan air, walaupun diberikan macam-macam minuman, unta tersebut tidak kenyang. Al-him merupakan unta yang haus, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain. Dalam pada itu juga ada yang mentafsirkan al-him itu ialah al-ibil al-marad, iaitu unta yang sakit. Unta yang sakit. Tatkala unta tersebut sakit, minumlah apa jua air dan minuman
air dan minuman tersebut tidak mampu untuk memberikan rasa kenyang kepada unta tersebut. Begitu jugalah penghuni neraka. Penghuni neraka ni walaupun haus mana sekalipun, kalau mereka memerlukan air, mereka minumlah air yang menyakitkan mereka, yang menyiksa mereka, yang panas menggelegak, yang membakar diri mereka, bahkan tidak memberikan langsung kekenyangan kepada mereka dan menambah lagi rasa dahaga kepada mereka. Ya Allah, tak terbayang tuan-puan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa dahaga, memberikan rasa lapar kepada penghuni neraka sehingga sampai ke peringkat mereka ni tidak mati pun. Tuan-puan cuba tengok. Kalau kita rasa lapar, kita rasa dahaga, sampai satu peringkat manusia itu akan mati disebabkan lapar dan dahaga. Tapi penghuni syurga, penghuni neraka ni, dia lapar, dahlah lapar, dahlah dahaga, dahlah rasa sakit dengan siksaan, tetapi Allah tak bagi mereka mati. Allah tak matikan mereka. Betapa siksanya azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada penghuni neraka ni. Kenapa? Kerana mereka tak mati. Mereka terus merasa lapar dan dahaga beribu-ribu tahun lamanya. Mereka terus menerus merasai siksaan kepedihan azab api neraka. Berkata pula As-Sudi, al-him itu ialah, kita tengok, fasyaribuna syurbal him. Perkataan al-him itu ialah iaitu racun. Ya'khudhul ibil fala tarwa abada hatta tamut. Wa ahlu jahannam la yarwa 'inda syurbil hamim. Jadi him itu adalah racun. Maksudnya ialah seekor unta itu dia minum racun. Dia minum racun. Bila minum racun tersebut, dia tidak pernah rasa kenyang selama-lamanya. Tak pernah kenyang minum air selama-lamanya sampailah dia mati. Begitu jugalah penghuni neraka ni, dia seakan-akan minum racun ataupun minum suatu minuman yang menyakitkan mereka, dan minuman tersebut pula tidak pernah mengenyangkan mereka. Mengenyangkan dalam erti kata menghilangkan dahaga mereka. Selama-lama mereka tidak merasa kenyang dari minum air. Lantaran apa? Lantaran dihidangkan dengan air hamim yang menyakitkan mereka, yang menyebabkan mereka rasa begitu pedih, dan mereka juga sentiasa dalam keadaan haus dan lapar. Jadi dahsyatlah azab yang ditimpakan kepada penghuni neraka. Ini baru sikit. Kalau kita tengok dalam hadis baginda Nabi SAW, begitu banyak diceritakan terhadap umat Islam kepada umat baginda Nabi SAW bentuk-bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau kita baca hadis lagi-lagi yang berkaitan dengan hadis Isra Mi'raj, Nabi turun, Nabi ceritakan setiap perjalanan baginda Nabi SAW itu, Nabi melihat sendiri siksaan api neraka terhadap kelompok dan kumpulan-kumpulan golongan-golongan tertentu. Golongan yang berzina ada bentuk azabnya, golongan yang mengumpat ada bentuk azabnya, golongan yang zalim ada bentuk azabnya, golongan yang mencuri ada bentuk azabnya, golongan sekian-sekian, banyak yang telah diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW bentuk-bentuk azab yang ditimpakan ke atas penghuni neraka. Jadi bila kita cerita banyak tentang azab api neraka ni, mudah-mudahanlah ia boleh buka hati kita ni supaya terus mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan kita menghindari segala dosa, menghindari segala perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ayat 56 kata Allah Subhanahu wa taala, hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan kepada penghuni neraka yang menyambut mereka pada hari pembalasan. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Yaumaddin itu ialah hari pembalasan. Inilah bentuk-bentuk azab yang disediakan kepada mereka yang menyambut mereka pada hari pembalasan. Nuzuluhum itu maksudnya yang menyambut mereka. Hari yang menyambut mereka untuk dibalas segala azab kepada mereka. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menimbulkan pertanyaan lagi. Allah timbulkan lagi pertanyaan kepada mereka ni. Kamilah yang menjadikan kamu. Kan? Kami yang menjadikan kamu. Mengapa kamu masih lagi tidak percaya tentang hari kiamat? Mengapa kamu masih tidak percaya tentang hari kiamat? Apa maksud di sini? Maksud di sini ialah, kan kamu ni hidup. Allah nak kata gitu. Kan kamu ni hidup di dunia. Aku juga yang menghidupkan kamu. Justru aku juga berkuasa untuk menghidupkan kembali kamu di akhirat. Mengapa kamu tidak percaya tentang kehidupan selepas kematian? Mengapa kamu tidak percaya ada hari pembalasan yang mana semua akan dihidupkan kembali? Kerana akulah yang berkuasa mutlak menghidupkan sekalian manusia daripada mati seperti mana aku menghidupkan mereka pada awal kejadian dahulu. Itu maksud dia. Jadi mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu menolak soal adanya hari pembalasan? Jadi itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka. Mafhum, kefahaman yang boleh kita dapati daripada ayat ini yang ditujukan kepada penghuni neraka. Ketika itu mereka tak mampu buat apa-apa. Sebab apa? Sebab dah berada dalam neraka pun. Taubat tidak lagi boleh. Tidak ada ruang lagi taubat untuk mereka dan mereka kekal ke dalam api neraka. Habis tuan-puan habis adik-adik semua tentang topik yang kedua, subtopik yang ketiga dari surah Al-Waqiah. Iaitu topik yang kedua ni tentang apa? Tentang tiga golongan. Tiga golongan di akhirat kelak. Kita dah habis dah bahas. Kemudian kita pun dah bahas tentang golongan As-Sabiqun, iaitu golongan yang terbaik di sisi Allah yang masuk ke dalam syurga. Kemudian kita dah bahas juga subtopik yang kedua mengenai golongan kanan, iaitu penghuni neraka yang dipanggil sebagai golongan kanan yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Kita juga telah bahaskan sebentar tadi mengenai golongan kiri ataupun dipanggil sebagai ashabus shimal yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri, dan perbahasan mengenai golongan kiri ini sehingga ayat ke-57. Barulah kita nak masuk kepada tema yang ketiga. Tema yang ketiga pula menceritakan tentang nikmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan-insan kesemuanya. Bila berbicara mengenai nikmat ini, yang paling penting ialah kita menyedari bahawasanya segala nikmat ini merupakan milik Allah. Allah beri pinjam kepada kita. Lalu sejauh mana kita boleh melahirkan rasa syukur kita kepada Allah? Ini sebenarnya. Dan kita tengok pada ayat yang 58 dan seterusnya, ayat 58 sehinggalah ayat 74, ia menjadi suatu subtema yang baru, subtema ataupun menjadi satu tema yang baru, iaitu tema yang ketiga. Apa dia tema yang ketiga? Tema yang ketiga ialah berkaitan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema yang ketiga ini, ia terbahagi kepada 4 tema kecil. Ia terbahagi pada 4 topik kecil. Ini saya dah jelaskan pada awal kuliah yang lalu, tetapi saya ulang sikit supaya kita boleh mendapat gambaran apa dia 4 tema kecil yang terdapat dalam tema yang ketiga ini, iaitu subtema ataupun tema kecil yang pertama ialah berkaitan nikmat kehidupan dan nyawa yang Allah berikan kepada manusia. Tema kecil yang kedua ialah mengenai nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanaman sebagai sumber makanan kepada kita, sumber makanan, sumber udara kepada kita. Yang ketiga ialah mengenai nikmat air yang dikurniakan kepada kita sebagai sumber kehidupan. Dan yang keempat ialah nikmat apa? Api, nikmat api yang dikurniakan kepada kita juga. Jadi kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat-nikmat ini sebagai suatu sumber dan keperluan asas buat sekalian manusia. Sebenarnya kalau nak menceritakan tentang nikmat kurniaan Allah, sudah pasti nikmat kurniaan Allah kepada kita, kepada sekalian manusia itu tidak terkira banyaknya. La tuhsa biha, kan? Nikmat Allah tidak terkira, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita bertanya balik kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan secara khusus 4 nikmat tadi di dalam tema yang ketiga ini?
Kenapa Allah ceritakan secara khusus? Nikmat yang 4 tadi berbanding dengan nikmat yang lain. Banyak nikmat lain. Nikmat tempat tinggal, nikmat pakaian, nikmat berkeluarga, nikmat kurniaan anak dan isteri yang soleh-solehah. Banyak nikmat kan? Tiba-tiba dalam surah Al-Waqi'ah ini hanya menumpukan kepada 4 nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat tumbuhan, nikmat air dan juga nikmat api. Rupanya kalau kita lihat keempat nikmat yang menjadi fokus utama dalam surah ini adalah kerana apa? Kerana berbanding dengan nikmat yang lain, 4 nikmat inilah menjamin kelestarian kehidupan manusia. Menjamin kelestarian ataupun kelangsungan hidup manusia. Nikmat yang lain sampai tiba masa ia akan pergi. Ia akan terhapus begitu saja. Contohnya nikmat harta, tiba satu masa harta akan habis. Kan? Nikmat tempat tinggal, tiba satu masa tempat tinggal tersebut barangkali akan roboh. Kan? Tapi nikmat tumbuhan dan tanaman, nikmat air, nikmat api, benda-benda ni semuanya menjadi sumber nikmat asas kepada sekalian manusia. Mau tidak mahu manusia perlu sangat memerlukan kepada nikmat tersebut demi memastikan kelangsungan hidup manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah diberikan tumpuan kepada 4 nikmat ini. Dan 4 nikmat ini sangat berkait rapat dengan elemen sustainability science. Sains kelestarian. Dia ada aspek sustainability yang perlu kita pelihara. Cerita tentang air, cerita tentang api, cerita tentang tumbuhan yang perlu kita jaga supaya dapat memelihara biodiversity yang ada dalam kehidupan kita. Okey, kita tengok nikmat yang pertama iaitu Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 58, afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Afara'aytum ma tumnun, Allah Subhanahu wa taala kata, adakah ataupun tidakkah, maksudnya gitu, tidakkah kamu memikirkan terhadap air mani yang kamu pancarkan? Fikir ke air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Jadi kita fahami bahawasanya perkembangan generasi manusia ini dia bertitik tolak daripada hubungan intim antara suami isteri secara sah sehingga melahirkan zuriat, melahirkan keturunan, berkembang biaklah manusia, hanya datang daripada sumber air mani yang hina. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita tak fikir, tak renungkan ke yang mana manusia yang datang daripada air mani yang hina? Siapa kita ni di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tak fikir ke keadaan air mani tersebut yang hanya boleh berlaku apabila Allah izinkan untuk ia terbentuk menjadi bayi, barulah ia menjadi bayi. Tuan-puan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, betapa di luar sana tuan-puan ada pasangan suami isteri yang dah berkahwin sampai 10 tahun, 15 tahun tetapi belum direzekikan anak. Ada pula yang tidak melalui hubungan yang sah, yang belum berkahwin pun melalui hubungan kita katakan hubungan luar nikah ataupun hubungan tidak melalui hubungan yang haram lah, zina. Tiba-tiba Allah kurniakan anak begitu saja. Ada yang dah berkahwin sampai 20 tahun tak dikurniakan anak. Ada yang tak berkahwin pun tetapi tiba-tiba mudah saja dia mengandung sampai 2-3 kali mengandung anak luar nikah. Berlaku tuan-tuan. Ada pula yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan anak kepada satu-satu keluarga, satu-satu pasangan yang mana bila dah berkahwin 15 tahun, tiba-tiba masuk ulang tahun perkahwinan yang ke-16 dikurniakan anak walaupun telah berlalu 15 tahun. Dikurniakan anak pula selepas itu berderit pula. 15 tahun dapat anak. Waktu setelah usia perkahwinan mereka ni 15 tahun, dapat anak seorang. Masuk ulang tahun perkahwinan ke-16, dapat lagi seorang. Masuk ulang tahun perkahwinan yang ke-17, dapat lagi seorang. Sedangkan sebelum itu dalam tempoh 15 tahun
begitu lamanya tempoh tersebut mereka tidak dapat anak. Selepas itu berdiri pula Allah Subhanahu wa taala kurniakan anak kepada mereka. Tuan-tuan, perkara ini tidak mustahil dan memang benar-benar berlaku. Saya memang ada kenalan, ada kawan saya sendiri, saudara saya sendiri yang memang berdepan dengan situasi realiti tersebut. Kan? Bapa saudara saya, Allah Subhanahu wa taala uji dari segi rezeki zuriat anak ni. Pada 7 tahun yang awal tidak dapat anak. Selepas 7 tahun, Allahu Rabbi, dia akhirnya dikurniakan rezeki yang banyak sehingga anaknya sekarang ni dah besar-besar lah sebab apa saudara kan. Jadi anak-anaknya besar-besar dah. Cuma anak-anaknya lebih muda lah daripada saya. Bilangan anaknya 6 orang. 6 orang. Padahal 7 tahun yang awal tu tidak belum dikurniakan rezeki dan zuriat. Allah SWT boleh buat begitu supaya begitu sekali boleh Sama jugalah kita pemaisuri agung kita kan, kita pernah dengar tak temu bual pemaisuri agung. Pemaisuri agung pun sama juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada rezeki anak selama lebih kurang 7 tahun, tak silap saya 7 tahun ke 6 tahun, lebih kurang gitulah. Kemudian Allah kurniakan anak kepada pemaisuri agung sehinggalah anaknya sekarang ni tak silap cecah lebih 7 orang, tak silap ke berapa. Saya beritahu berapa, tapi yang pastinya tidak kurang 7 orang. Yang pasti tidak kurang 7 orang. Memang ramailah anak pemaisuri agung ni. Jadi itulah nak kata keajaiban rezeki yang Allah kurniakan kepada setiap manusia sesuai pada masanya. Yang penting kita sentiasa bersyukur dan juga kita redha dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak merenungkan air mani yang kamu pancarkan? Pancarkan, jadi bercampurlah air mani antara lelaki dan perempuan tersebut sehinggalah dengan izin Allah terbentuklah bayi, terbentuklah janin dan akhirnya lahirlah bayi kan, sehingga membesar menjadi anak, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi anak muda, kemudian mahasiswa, dewasa, kemudian warga tua, kemudian warga emas, pikun, sehinggalah meninggal dunia. Peringkat demi peringkat kan. Aantum takhluqunah am nahnul khaliqun? Allah Subhanahu wa taala tanya pada kita supaya kita fikir. Apakah kamu yang menjadikan air mani tersebut sehingga terbentuknya manusia? Apakah kamu yang menjadikan? Kan? Apakah kamu yang menciptakan manusia ni daripada air mani? Ataukah kami yang menciptakannya? Ini sebagai satu orang kata apa? Satu bentuk berfikir. Kita perlu berfikir dengan pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya balik pada kita supaya kita fikir. Kita ke yang memastikan terpancarnya mani dan akhirnya dia tertempel dalam rahim si ibu, kemudian akhirnya membesar, ataukah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan sedemikian sehingga lahirlah anak? Sudah pastinya Allah lah yang kurniakan. Sebab apa? Sebab buktinya sebagaimana yang saya katakan tadi lah. Ada manusia ni dah berusaha banyak kali dah tuan-tuan, jumpa doktor pakar macam-macam dah, tak juga dapat anak. Walaupun doktor pakar tersebut kata ni dengan mungkin membuat satu ujian ataupun membuat satu kata apa, pembedahan ke dan sebagainya, doktor pakar itu boleh bagi jaminan pula 90% kali ni insya-Allah dikurniakan rezeki anak. Ataupun dia tak kata pun insya-Allah lah, mungkin dia berikan keyakinan. Tengok tak dapat juga anak. Itu menunjukkan bahawasanya soal anak, soal rezeki zuriat ini semuanya adalah datang daripada Allah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sedari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, ayat 60, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang menentukan. Bukan manusia yang menetapkan kehidupan manusia lain, yang melahirkan kehidupan manusia lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamilah yang menjadikan manusia, justru kamilah juga yang menentukan, yang menetapkan
menetapkan kematian dalam kalangan kamu. Setiap daripada kita ni, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan pun bilakah sijil ataupun tarikh kematian kita ni. Tarikh kematian kita ni dah ada dah. Dalam suratan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah termaktub di Lauh Mahfuz. Cuma kita saja yang tidak tahu, tuan-puan. Justru dengan kehidupan sisa hidup yang masih ada ni, tuan-puan, adik-adik semua, kita sama-sama bertaubat. Buatlah sehabis baik dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sebab kita tidak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu. Kerana Allah telah pun meletakkan kematian seseorang. Tuan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan berfikir secara kata apa, stereotip yang mana orang kata alah bila tua baru mati. Itu stereotip. Jangan berfikir begitu. Kerana kematian ini tidak mengenal usia. Kadang-kadang usia 20 tahun pun dah meninggal dunia, tuan-puan. Saya pun tak sangka. Bila saya tengok balik muhasabah balik bila masuk tahun baru, tahun 2021. Saya tengok balik gambar album. Gambar kelas tingkatan 5 saya. Gambar kelas form 5. Tingkatan 5 saya, gambar rasmi lah. Duduk dengan yang berdiri. Gambar rasmi yang teratur lah, kemas kan. Tengok balik gambar tersebut, daripada sekitar 25 orang kawan-kawan saya satu kelas itu, 3 orang daripadanya telah pun meninggal dunia, tuan-puan. 3 orang meninggal dunia dalam usia yang muda. Allah. Jadi bahkan yang meninggal dunia itu adalah seorang kawan saya yang memang duduk bersebelahan dengan saya dalam kelas. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja menarik nyawa kita ni bila-bila masa, tuan-puan. Ini muhasabah buat kita. Dan saya pun fikir, kawan saya yang meninggal, yang sahabat yang rapat juga meninggal, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kanser limfoma, kanser darah. Kan? Baru meninggal pada sebulan yang lepas. Seorang lagi kawan saya meninggal pula pada usia yang awal, tidak sampai usia 30 tahun. Umur 29 tahun kerana demam yang sangat panas. Kemudian tiba-tiba meninggal. Tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Seorang lagi kawan saya meninggal ketika alam mahasiswa menuntut pengajian di Indonesia, mengambil medik di sana. Dia ambil medik. Pada tahun akhir dia meninggal dunia. Tak tahu kenapa. Saya pun tak tahulah itu. Walaupun adalah cakap kena santau lah dan sebagainya, tak apalah, itu cerita. Itu cerita-cerita orang lah, wallahu alam. Tetapi maksudnya apa di sini? Maksudnya soal kematian ini boleh datang bila-bila masa. Bila masuk tahun baru, bila tiba hari kelahiran, kita kena renung balik benda ni. Bahkan sebaiknya setiap hari kita kena renungkan setiap detik masa kita yang berlalu dan apa yang kita akan buat pada keesokan hari. Apa yang kita nak buat sebenarnya. Supaya kita sentiasa bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari perhitungan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Soal kehidupan ni, ia sebagai satu nikmat yang Allah bagi, yang perlu kita hargai dan kita kena jaga agar ia terarah ke arah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nyawa untuk kita terus hidup. Justru hargailah nyawa tersebut. Untuk hargai nyawa tersebut, kita kena melaksanakan segala perintah Allah. Untuk hargai nyawa tersebut, janganlah kita ni bawa diri kita ataupun kita menzalimi diri kita dengan perbuatan yang sia-sia, apatah lagi perbuatan yang mendatangkan dosa. Janganlah kita sampai ke tahap nak bunuh diri kita sendiri. Wal'iyadzubillah, jangan. Kerana apa? Soal membunuh diri itu sebenarnya kita telah menzalimi diri kita. Bahkan orang yang membunuh diri tersebut, di akhirat nanti akan diazab seumpama dia melakukan perbuatan bunuh diri itu sendiri. Kalau dia bunuh diri dengan terjun diri dia dari atas bangunan, begitu jugalah di akhirat, begitulah juga dia akan terjun dari atas bangunan sehingga kepalanya pecah. Contoh, di atas bangunan dia terjun, mati disebabkan kepala pecah contohnya. Begitu jugalah di akhirat, dia akan terjun di atas satu kawasan yang tinggi, jatuh ke bawah, sehinggalah kepala pecah. Tapi kepala pecah tersebut tidak mematikan dia. Dekat neraka, kepala pecah. Tapi tak mati. Nak bayangkan terlalu sakitnya kepala pecah tersebut. Dia akan rasa benda yang sama. Kalau dulu dia tikam diri dia sendiri,
Dia bunuh diri sendiri dengan pisau. Di akhirat begitu juga, dia bunuh diri dia sendiri dengan pisau. Dia tikam diri dia sendiri dengan pisau dan dia merasai sendiri kesakitan tikaman tersebut. Kerana apa? Kerana dia menzalimi diri dia sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyedari bahawasanya nikmat nyawa itu merupakan nikmat yang besar untuk kita hargai dan juga kita manfaatkan dia di jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa ma nahnu bimasmuqin. Dan kami tidak lemah. Kami tidak lemah apa? Kena tengok pada ayat 61. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kami tidak lemah menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa dengan kamu tapi tidak seperti bawaan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahui. Kalaulah ada di sana golongan yang sombong, yang kononnya mengatakan bahawa dia boleh hidup selamanya, dia ada suplemen, dia ada kesihatan yang baik, boleh hidup panjang, nyawa yang lama, dia sesombong. Allah kata apa? Kami boleh matikan dia begitu saja. Kami boleh matikan dia begitu saja. Kami tidak lemah. Dulu dia sombong sangat, kami boleh matikan dia dan kami boleh gantikan orang yang lain yang seumpama dengan dia juga. Kami boleh gantikan orang yang lain. Yang Allah boleh gantikan orang yang lain yang mana memang macam dia tetapi tidak berperangai macam dia. Dulu kamu sombong kan? Nah, matilah kamu. Kami gantikan pula orang yang lain, hidup pula orang yang lain seperti kamu juga, tapi sikapnya tidak seperti kamu. Jangan sesekali kamu sombong, kononnya kamu boleh hidup lama, kononnya kamu ni sihat sepanjang masa, tapi ingatlah kematian itu bila-bila masa sahaja boleh datang dan Allah boleh tarik nyawa kamu bila-bila masa dan digantikan pula dengan orang yang lain yang lebih baik daripada kamu, yang sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan kamu, Allah boleh jadikan kamu semula ketika nanti di akhirat nanti dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Allah matikan orang yang sombong ni, yang merasa cinta kepada dunia dan takut pada kematian ni. Allah matikan dia. Lalu Allah boleh hidupkan dia kembali dalam rupa yang kamu tidak tahu, dalam rupa yang dia tidak sangka, dia tidak tahu. Kononnya dulu dia ni lagak sebagai seorang yang kemas, sebagai seorang YB, sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang yang berpengaruh, sebagai seorang yang tampan contohnya, yang handsome kononnya. Allah boleh matikan dia, tiba-tiba Allah bangkitkan di akhirat pula. Orang ini boleh menjumpai haiwan tertentu, beruk ke, khinzir ke dan sebagainya. Boleh, itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak lemah. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah, kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat 62 pula, walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui tentang kejadian ciptaan kamu di awal penciptaan. Kita tahulah di awal penciptaan kita dilahirkan berapa hari bulan. Contohnya 22 hari bulan 5. Kita tahu kita diciptakan, kita dilahirkan hasil daripada hubungan suami isteri ataupun mak ayah kita. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, lalu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita yang ada pada diri kita sekarang ini. Kita tahu itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa mutlak untuk menghidupkan dan mematikan kita. Jadi kita sudah sedia maklum bahawasanya Allah menjadikan kita pada penciptaan awal. Itu dipanggil sebagai penciptaan awal, iaitu penciptaan di atas muka bumi. Allah tujukan kata-kata ini kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat, yang mengingkari hari kebangkitan. Allah tujukan kepada musyrikin Mekah. Allah kata kepada mereka, walaqad alimtumun nash'atal ula. Kamu tahu sebenarnya yang mana kamu telah diciptakan pada penciptaan yang awal. Penciptaan yang awal ini merujuk kepada penciptaan ketika mana
di dunia. Kan Abu Jahal diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah ia Abu Jahal. Dilahirkan kemudian membesar, jadilah Abu Jahal. Dia sedar memang dia dihidupkan. Bukan dia yang menghidupkan diri dia sendiri. Dia sedar dan dia tahu bahawa dia dihidupkan dan dilahirkan. Kalaulah dia sedar dia dihidupkan dan dilahirkan, membesar sehinggalah dia mati, falaula tadhakkarun. Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini, mengapa kamu tidak mengambil peringatan? Mengapa kamu tidak mengambil peringatan tentang soal hari kebangkitan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk menghidupkan kamu? Kamu tahu, satu ketika dahulu kamu diciptakan. Sudah tentu Allah yang menciptakan. Mengapa kamu tidak mengambil pengajaran dan iktibar dari penciptaan awal kamu tersebut? Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh menciptakan kamu kali kedua di akhirat kelak menjadi manusia. Menjadi manusia kemudian dihisab. Boleh. Kenapa kamu tidak mengambil pengajaran? Dalam tafsiran dinyatakan, annallaha qadirun ala i'adatikum kama qadara ala khalqikum awwal marrah. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengembalikan kamu, menghidupkan kamu kembali di akhirat untuk dihisab segala perbuatan kamu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa juga untuk menciptakan kamu pada awal kehidupan kamu di dunia. Itu dia. Ya Allah boleh menciptakan kamu. Jadi kamu kena ambil pengajaran. Kenapa kamu tidak mengambil pengajaran? Itu pertanyaan. Pertanyaan berbentuk sindiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada kehidupan selepas mati ataupun kehidupan hari kiamat. Jadi ditanya kepada mereka lah. Ditanya kepada mereka. Ketika itu mereka terkedu, tidak mampu untuk berkata apa-apa. Tapi nak menyesal, tidaklah menyesal pada hari itu sangat-sangat rugi kerana penyesalan tersebut tidak boleh mengembalikan mereka ke dunia untuk bertaubat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat berikutnya, afara'aitum ma tahruthun. Ini masuk kepada subtopik yang kedua. Tadi subtopik yang pertama dari topik yang ketiga menceritakan topik yang ketiga tentang apa? Nikmat kurnia Allah. Nikmat kurnia Allah yang pertama dalam subtopik yang pertama ialah berkaitan nikmat nyawa dan kehidupan yang Allah beri kepada manusia. Subtopik yang kedua dalam topik yang ketiga ini ialah berkaitan nikmat apa? Nikmat tumbuh-tumbuhan. Nikmat tumbuh-tumbuhan. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang nikmat kehidupan dan nyawa, Allah ceritakan pula tentang nikmat tumbuh-tumbuhan. Apa sebenarnya kesinambungan daripada nikmat kehidupan dan nyawa? Ini yang kita fikir. Apa uniknya? Lepas cerita tentang nikmat nyawa dan kehidupan, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula tentang tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kan? Afara'aitum ma tahruthun. Tidakkah kamu lihat apa yang kamu tanam? Jadi Allah memerintahkan kita untuk merenungkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu sebagai satu nikmat kurniaan Allah. Dengan izin Allah maka ia mengeluarkan hasil. Kerana apa? Kerana tumbuh-tumbuhan itulah dan tanaman-tanaman itulah mengeluarkan hasil yang memberikan kelangsungan hidup kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diceritakan tanam-tanaman terlebih dahulu, nikmat tanam-tanaman dan juga nikmat tumbuh-tumbuhan. Kerana apa? Kerana elemen yang terpenting dalam memastikan kelestarian hidup manusia ialah elemen udara, oksigen. Oksigen datang dari mana, tuan-puan? Adik-adik semua, oksigen datang dari mana? Datang daripada tumbuh-tumbuhan. Oksigen datang daripada tanaman-tanaman. Makanan datang daripada mana? Makanan kebanyakannya juga datang daripada tumbuh-tumbuhan, datang daripada tanam-tanaman. Sebab itulah selepas diceritakan tentang nikmat kehidupan manusia, manusia perlu melangsungkan kehidupannya, memastikan kehidupannya dalam keadaan yang sihat, jaga tubuh badannya, fizikal dan mental. Allah ceritakan pula nikmat yang kedua,
iaitu mensyukuri nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang boleh menjadi asbab kehidupan manusia itu sentiasa lestari dan juga menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Kerana apa? Kerana adanya tumbuh-tumbuhan memastikan sumber udara dan oksigen kita sentiasa baik dan segar. Dengan adanya tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, kita dapat sumber makanan dan juga minuman daripada tumbuhan tersebut. Sebab itulah diceritakan nikmat yang kedua ialah nikmat tumbuh-tumbuhan. Dia ada perkaitan. Dia ada rahsianya kenapa disusun dimulakan dengan nikmat kehidupan dan nyawa. Kemudian disusuli pula dengan nikmat yang kedua, nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Allah Subhanahu Wa Taala tidak nyatakan nikmat api terlebih dahulu. Boleh saja nak cerita nikmat api, kemudian nikmat air, kemudian nikmat tumbuh-tumbuhan, kemudian nikmat nyawa. Tapi turutannya tidak sebegitu. Turutannya dimulakan dengan nikmat kehidupan dan nyawa. Disusuli pula dengan nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Yang kita nak tengok tafsirannya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Adakah kamu yang menanamnya? Kamukah yang menanamnya? Ataukah kami yang menanamnya? Kami yang menumbuhkannya? Allah tanya kepada kita semua. Ya, Allah tanya kepada kita semua supaya kita renungkan. Rupanya kita tanam pun kalau kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasilnya tidak menjadi. Kan? Allah uji pula dengan hasil yang tidak menjadi. Allah uji pula dengan datangnya racun, datangnya serangga perosak. Rupa-rupanya kita baru sedar bahawasanya walaupun kita guna baja bunga lah, baja buah-buahan, baja tumbuh-tumbuhan yang bagus, tapi kalau Allah tak izinkan tetap juga tidak mengeluarkan hasil. Barulah ketika itu kita sedar, kita renung balik. Kita tak pernah pun bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah pun meminta kepada Allah agar dipermudahkan dalam urusan pertanian ni. Kerana sumber pertanian ni menjadi hak, menjadi keperluan asasi kepada sekalian manusia. Kan? Sebab sekarang ni banyak pihak yang membicarakan tentang soal keselamatan makanan. Bagaimana kita nak memastikan keperluan makanan ini sentiasa lestari, keperluan makanan sebagai sumber asasi manusia oleh rakyat Malaysia khususnya sentiasa lestari dan kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan berdepan dengan masalah kekurangan sumber makanan. Ini dibincangkan. Jadi kita perlu hargai dan menghormati mereka yang bergelar petani. Kita kena hargai jerih perih dan juga usaha yang dilakukan oleh para petani pesawah yang banting tulang, yang bercucuk tanam demi memastikan adanya hasil yang keluar dan akhirnya kita yang dapat menikmatinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu diceritakan tentang nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Tapi Allah ingatkan kepada kita, siapa yang mengeluarkan hasil? Siapa yang menumbuhkan makanan tersebut? Sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Tetapi andai kata kamu sombong, Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat berikutnya, Allah kata, "Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Ada di kalangan manusia yang sombong ni, dia ingatkan semua hasil titik peluh dia. Kononnya pada satu ketika dia tanam sendiri kan, tanam pokok pisang sendiri, akhirnya keluar hasil kan. Keluar hasil semakin banyak pula, keluar hasil semakin banyak, dia makin luaskan lagi projek pertanian dia. Makin luas, makin banyak keuntungan dia dapat, dia makin lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah uji dia. Allah musnahkan tanaman-tanamannya dengan datangnya banjir sebagai contoh. Dengan datangnya bencana ribut taufan sebagai contoh. Ketika itu barulah termanggu dia. Oh, aku tak pernah pun bayar zakat pertanian. Ketika itu baru dia terfikir, aku tak pernah pun bayar zakat pertanian sebagai lambang kesyukuran aku kepada Allah. Aku tak pernah pun bersujud syukur kepada Allah apabila Allah mengurniakan rezeki kepada aku. Mujur dia sedari. Ada yang tak sedar diri, tuan-tuan. Bila diuji begitu, dia salahkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang teruk betul lah. Ini memang teruk sungguh. Ada pula yang mula-mula bersyukur kepada Allah, tetapi semakin lama dilimpahi kekayaan tersebut menghanyutkan dirinya daripada ingat Allah. Lalu Allah uji dia dengan tarik nikmat
nikmat kekayaan, nikmat pertanian tersebut dan tidak mengeluarkan hasil, bahkan menyebabkan tanaman-tanamannya hancur dengan asbab mungkin bencana banjir ke, tanah runtuh ke, orang kata ribut taufan ke dan sebagainya. Jadi ni yang Allah ingatkan. Lau nasya, kalau ada di kalangan manusia yang sombong, kalau ada di kalangan manusia yang rasa hasil tanaman itu daripada titik peluhnya semata-mata, Allah kata apa? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami menghendaki, kami boleh menjadikan tanaman tersebut menjadi kering. Hutama, kering, hancur. Tak sempat pun mengeluarkan hasil. Dah kering dah. Hancur pula. Maka dengan itu falaula tadhakkarun fadhaltum tafakkahun, maka dengan itu kamu tiba-tiba berubah menjadi hairan dan menyesal. Rasa hairan, menyesal, sedih, segala macam perasaan yang berbaur, itulah yang dipanggil sebagai tafakkahun. Berbaur macam-macam perasaan. Dulu kamu sombong kepada Allah, tak mensyukuri nikmat hasil tanaman yang Allah kurniakan. Allah uji pula menghapuskan tanaman tersebut. Tiba-tiba musnah begitu saja, dimakan serangga perosak. Jadi orang kata apa? Kering. Kemudian hancur, daun-daun pun hilang. Gugur satu persatu. Dengan asbab dengan kekuasaan Allah SWT menerusi ulat contohnya. Ulat ke, serangga perosak ke, belalang perosak. Habis rosak begitu. Allah boleh buat begitu. Jadi ini kena beringat. Kena beringat. Kita kena beringat kalau kita ada tanam pokok, kita kena beringat. Petani pun kena beringat. Kalau kita mengusahakan satu usaha pertanian yang luas, yang besar, yang ada mengeluarkan pulangan yang lumayan, kena ingat jangan lupa bayar zakat. Kena ingat itu tanggungjawab kita. Ada bahagian orang lain daripada apa yang kita usahakan. Ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Jadi Allah boleh tarik nikmat tersebut begitu saja, Allah boleh hancurkan begitu saja. Ketika itu kamu dalam keadaan yang terpinga-pinga, terkejut kamu. Dan rasa sedih. Rasa sedih pun ada, rasa menyesal pun ada, rasa hairan dan pelik. Hancur sampai begitu sekali pun ada. Macam-macam perasaan yang kita rasa ketika itu. Jadi hutama di situ antaranya tafsiran dinyatakan al-yabis. Maksudnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering semacam. Kering semacam hingga hancur, dia reput begitu saja. Fadhaltum tafakkahun. Perkataan tafakkahun itu memberikan beberapa makna. Antaranya ta'jabun. Kamu merasa takjub, merasa pelik. Tandamun, kamu merasa menyesal. Tahzanun ala ma fatakum min zar'ikum. Kamu merasa sedih disebabkan yang telah terjadi ke atas tanam-tanaman kamu. Jadi dari situ juga boleh kita mengambil faedah. Kalaulah tumbuhan-tumbuhan tersebut Allah boleh hapuskan dan boleh hancurkan begitu saja, ini kan pula manusia Allah juga boleh mematikan manusia begitu saja. Allah boleh musnahkan manusia begitu saja. Ini faedah yang boleh kita dapati daripada contoh yang Allah datangkan daripada tanam-tanaman. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh hancurkan tanaman begitu saja. Agar kita, dari situ kita perlu mensyukuri segala nikmat Allah. Hasil tanaman tersebut kita kena panjatkan syukur kepada Allah. Daripada tanaman yang hancur juga kita boleh mengambil pelajaran bahawasanya manusia juga begitu boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu saja. Seperti mana berlakunya pada kaum-kaum terdahulu yang pupus. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ketika itulah kedengaran, dengarlah kata-kata orang-orang, kata-kata di kalangan mereka yang mana mereka kata apa? Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sesungguhnya kami menanggung kerugian. Menyesal lah segitu. Ketika itu dia menyesal. Kami menanggung kerugian. Zahaba maluhu bighairi 'aud. Artinya pergi begitu saja, tak ada nak ganti dengan benda yang lain. Insurans pun tak boleh nak bayar, tak boleh nak ganti balik. Dia tidak ada. Tak ada yang boleh pulangkan balik. Menyesal, begitu saja hilang. Begitu saja hilang. Jadi tak ada siapa yang boleh menggantikan tumbuh-tumbuhan tersebut. Walaupun pakar sampai ke tahap boleh tanam semula pokok, tetapi belum tentu dengan tangannya itu
boleh menghidupkan kembali pokok. Tak boleh. Semuanya berbalik kepada keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata mereka lagi ketika mana mereka menyesal dan merasa sedih? Mereka kata apa? Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak dapat mengambil hasil daripada tanaman tersebut. Kami tidak dapat mengambil faedah daripada tanaman tersebut. Kami merasa hampa dan tidak mendapat hasil daripada tanaman tersebut. Ai harimna manfaata zar'ina. Kami tak dapat berhalang daripada mengambil manfaat. Sempat tengok pokok dah sampai ke tahap subur dah, sampai ke tahap kita kata apa? Tunggu nak menuai saja. Nak menuai saja. Ataupun pokok buah. Tunggu buah, musim buah aja keluar buah. Tak sempat buah nak keluar. Tak sempat padi nak dituai. Tiba-tiba Allah musnahkan begitu saja. Kita pun terkejut kita. Sedih kita. Tak sempat kita nak mendapatkan hasil. Kita gitulah, mulalah kita kata kami dalam keadaan yang begitu rugi. Kami tidak sempat nak mengambil hasil. Kerana apa? Menyesal. Menyesal kerana kita ingatkan rupanya hasil itu hasil daripada titik peluh kita sahaja. Tanpa kita menyandarkan ia kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak dapat mengambil manfaat. Tak ada pun keuntungan yang boleh didapati daripada hasil usaha tanaman tersebut. Ini sebagai muhasabah kepada kita lah. Begitu jugalah dalam soal pekerjaan kita pun sama juga. Kadang-kadang kita kena muhasabah balik. Ini pekerjaan berupa pertanian. Kita juga kena muhasabah balik. Kalau kita kerja sebagai contohnya pegawai ke, sebagai pendidik ke, sebagai mahasiswa ke, apa sebenarnya hasil yang kita dapat pada hari ini? Kita tanya balik pada diri kita. Apa sebenarnya yang telah kita berjaya buat pada hari ini? Kita tengok tak ada apa-apa kita buat. Sia-sialah apa yang kita kerjakan pada hari ini. Rugi je masa 24 jam yang berlalu pada hari ini. Jadi kita kena fikir balik. Setiap apa yang kita lalui, pada setiap hari kita muhasabah balik, kita audit balik diri kita. Apa sebenarnya yang kita telah buat? Apa sebenarnya yang telah kita manfaatkan setiap detik masa itu untuk manfaat ummah, untuk gerak kerja kita yang sebenarnya merupakan satu tanggungjawab dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis berkaitan subtema yang kedua mengenai nikmat tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan kita bagi memastikan kelestarian dan kelangsungan hidup manusia. Akan datang insya-Allah kita akan masuk kepada subtema yang ketiga iaitu mengenai subtema mengenai air, nikmat air. Kita dah sampai kepada tema ketiga mengenai nikmat kurniaan Allah. Daripada tema yang ketiga ini, kita dah sentuh subtema yang pertama. Subtema yang pertama ialah berkaitan dengan nikmat nyawa dan kehidupan. Subtema yang kedua ialah mengenai nikmat tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah pada sesi kuliah akan datang kita akan masuk dulu pada subtema yang ketiga iaitu mengenai nikmat air. Nikmat air. Pada ayat berapa? Iaitu ayat 68. Kalau sempat insyaAllah kita cuba habiskan pada kuliah pada akan datang lah. Kalau sempat kita cubalah usahakan untuk habiskan. Mudah-mudahan sempat lah. Saya kira cuma satu dah terlajak dah masa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf dan sesilap dan ketelanjuran waktu. Tak apalah, lajak sikit kerana tadi pun mula lambat. Jadi saya cover balik lah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ja'alna min al-khashi'in wal khadi'in shari'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sama-sama semua dengan mesej-mesej ni. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk live dulu.